Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa bihil mustafa wa ala alihi mujtaba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ashabi Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin muslimat tetamu Allah yang dimuliakan sekalian. Sebelum tu mari sama-sama kita zikir hasbi rabbi dan juga selawat ke atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengannya kita beroleh kebaikan di dunia dan juga di akhirat insya-Allah. Hasbi rabbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi
yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Muslimin muslimat tetamu Allah yang dimuliakan sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberi ruang dan juga kesempatan untuk kita menyambung kembali perbincangan hadis kita. Itu kitab hadis 40 karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dan kita mendapat manfaat daripada ilmunya di dunia dan juga di akhirat insya-Allah. Hari ini tuan-tuan dan Allah sekalian kita akan sambung pada hadis yang ke-8. Itu hadis berkenaan tentang kehormatan harta dan juga darah orang Islam. An Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakat fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Rawahul Bukhari dan juga Muslim. Daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, aku diperintahkan supaya memerangi manusia sehinggalah mereka mengucapkan kalimah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan tidaklah Nabi Muhammad itu pesuruh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat. Maka apabila mereka berbuat demikian, maka terpeliharalah mereka daripadaku, dari darah mereka dan juga harta mereka, kecuali dengan hak Islam dan hisab mereka ke atas Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Umar dan mempercayai nilai hukum yang amat penting dalam hubungannya dengan peperangan terhadap orang-orang yang memusuhi Islam. Iaitu sejauh mana peperangan itu dilakukan dan bilakah pula masa diberhentikannya. Muslimin muslimat dan minta Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pada minggu lalu kita telah membincangkan berkenaan hadis yang ke-7, bahawa nasihat itu merupakan tiang agama. Itu nasihat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nasihat kita kepada kitab Allah, nasihat kita kepada Rasulullah, nasihat kita kepada pemimpin, nasihat kita kepada para alim ulama, dan nasihat kita kepada orang Islam seluruh. Maka tuan-tuan tak Allah sekalian, kita telah mengambil beberapa faedah yang banyak daripada hadis yang kita bincangkan lalu. Dan hadis ini tuan-tuan tak Allah sekalian, dia mengandungi kebaikan yang begitu banyak. Dan ia mengajar kepada kita, hadis minggu lalu, ia mengajar kepada kita tuan-tuan, bagaimana kita nak mendapat kebaikan di dunia dan kita mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam nasihat dalam melakukan kebaikan. Dan bagaimana tuan-tuan kita memberi nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan kita tidak menyembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita ikhlas melaksanakan segala urusan agama dia. Ini urusan yang Allah Taala tetapkan, dan kita tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu.
Adapun nasihat kepada kitab Allah, yakni kitab Al-Quran, lah kita beramal dengan apa yang ada dalam Al-Quran, isi kandungannya. Dan kita membaca Al-Quran tadi sebagai ibadah, sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW. Dan kita mentadabbur makna yang ada dalam Al-Quran, dan kita menjaganya daripada dihina oleh orang-orang kafir ataupun orang-orang yang sewaktu dengannya. Dan kita mensucikan Al-Quran ini sebagai sumber perundangan Islam yang paling utama. Demikian tuan-tuan dan Allah sekalian, bagaimana kita beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah SAW ialah sebaik-baik manusia yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa risalah wahyu ini. Dan kita beriman bahawa Rasulullah SAW ialah nabi penutup kepada sekalian para nabi. Itu ia adalah nabi akhir zaman, yang ia menutup kepada semua para nabi. Demikian bagaimana kita beriman kepada pemerintah Islam, dan kita mentaati dan dengar segala arahannya selagi mana ia tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah ataupun bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh agama Islam. Demikian tuan-tuan sekalian, itu kita memberi nasihat kepada para alim ulama dengan kita belajar ilmu daripada mereka, dan kita merujuk kepada mereka terhadap segala permasalahan hidup kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, sehingga kita berjalan bersama-sama dengan para alim ulama dalam kita mengenali mereka sebagai pewaris para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan hari ini tuan-tuan dan Allah sekalian, kita pergi kepada hadis yang cukup hebat. Itu hadis berkenaan tentang kehormatan darah orang Islam dan juga harta orang Islam. Ini darah dipelihara tuan-tuan dan Allah sekalian. Yang membawakan hadis ini tuan-tuan adalah perawi yang sangat terkenal, dan dia merupakan antara perawi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita pernah sebut, ada 6 orang yang paling utama dalam meriwayatkan hadis Rasulullah SAW paling banyak. Yang paling utama paling banyak. Mereka ialah Anas bin Malik, kemudian Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kemudian Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian Abdullah bin Umar, itu perawi hadis kita ini. Kemudian tuan-tuan Allah sekalian, ialah Sayyidina Abdullah bin Abbas, dan juga yang mempunyai suara merdu dan juga seorang ahli Quran, dan juga Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Maka keenam sahabat ini antara sahabat yang paling banyak riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanding sahabat lain. Ini orang yang top, orang panggil top yang keenam. Enam ni adalah yang paling top, paling teratas berbanding sahabat yang lain. Dan nama dia tuan-tuan tak Allah sekalian, Abdullah bin Umar. Bagaimana kita dah sebut, disebut Ibnu Umar ialah Abdullah bin Umar. Dan dia antara 4 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka bernama Abdullah, dan ayah mereka adalah sahabat Nabi, dan mereka adalah orang yang paling alim dalam bidang fatwa. 4 orang ini. Yang pertama ialah Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Az-Zubair, kemudian mereka ialah Abdullah bin Amr bin Al-As, kemudian yang keempat ialah Abdullah bin Az-Zubair, Abdullah bin Amr, kemudian Abdullah bin Abbas. Itu sepupu Nabi SAW. Berarti 4 orang. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr, kemudian Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Az-Zubair. 4 orang ini digelar sebagai Al-Abadilah. Orang yang bernama Abdullah, dan ayahnya merupakan sahabat Nabi, dan mereka orang yang paling alim dalam bidang fatwa zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia merupakan anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, yang merupakan khalifah kedua dalam Islam. Dan dia tuan-tuan dan Allah sekalian antara sahabat Nabi yang tercalung sebagai khalifah yang ketiga setelah ayahnya dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Sebagaimana kita tahu dalam sejarah, ketika Sayyidina Umar Al-Khattab mendirikan solat subuh, lalu berlaku tuan-tuan dan Allah sekalian Abu Lu'lu'ah menikamnya, sehingga membuatkan perut terbuai di sebelah kirinya. Maka ketika itu sedang melaksanakan solat dan dia mengimamkan solat, maka tuan-tuan dan Allah sekalian, maka apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, dia pun menahan darahnya daripada keluar. Maka secara otomatik solatnya dah terbatal. Maka dia pun melantik Abdul Rahman bin Auf sebagai tukang tunjuk untuk menggantikan dia ketika solat. Maka ini bila imam dah terbatal, terberak, tertentu dan sebagainya tuan-tuan, maka kaedah dia bila nak keluar, maka dia kena tujukan siapa-siapa. Bukan tuju panggil nama, tak perlulah. Dia mungkin pegang tangan ataupun cuik
dan sebagainya sebagai pengganti. Jangan cari yang jauh sekali belakang, payah dia nak gerak ke depan. Jadi tak tahu dia nak bergerak macam mana. Cari yang di belakang kita. Ni bab itu orang yang duduk di belakang imam seorang yang kena arif. Kena tahu dalam bab-bab ini. Kalau imam batal, kalau kena yang tak mahir dalam bab ni, diam macam tu lah sampai habis. Sebab itu perlu orang yang arif duduk di belakang imam. Sebab itu kalau di negara-negara Arab, tuan-tuan, yang duduk di belakang imam, siapa tuan-tuan? Imam yang kedua. Ini keutamaan. Kalau bimbang berlaku perkara sedemikian. Kalau imam yang kedua duduk tepi-tepi, duduk tepi tikat belaka, tuan-tuan, macam mana nak bergerak pergi ke depan? Macam mana? Maka itu yang berlaku, tuan-tuan tak Allah sekalian. Dan itu antara dalil yang menjadi kenapa orang angkat takbir, tuan-tuan tak Allah sekalian. Lepas angkat takbir, tangan mereka letak di sebelah kiri. Kerana ia mengambil peristiwa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Ini sebahagian pendapat yang mengatakan kenapa orang angkat takbir itu dalam mazhab selain daripada mazhab Syafi'i, mereka letak belah kiri. Kerana perbuatan itu dilakukan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab ketika perutnya diburaikan oleh Abu Lu'lu'ah, maka ditahan daripada darah tadi keluar. Maka sebahagian sahabat menjadikan ia sebagai suatu ingatan peristiwa yang berlaku kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, maka ia menjadi sampai jadi pegangan mazhab sampai hari ini. Setengah pendapat mengatakan sedemikian. Maka tuan-tuan tak Allah sekalian, maka ketika itu, walaupun dia dicalonkan sebagai khalifah ketiga, tapi apa kata Sayyidina Umar Al-Khattab? Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, dia hanya boleh memilih, tapi dia tidak boleh dipilih. Umar kata macam tu. Dia hanya boleh pilih siapa? Kerana yang dicadangkan 6 orang oleh Umar Al-Khattab. Siapa yang akan menjadi calon pengganti dia? Kan dia mendengar Rasulullah SAW menyebut kemuliaan seperti Talhah bin Ubaidillah. Kemudian Nabi SAW menyebut kemuliaan Zubair bin Al-Awwam. Nabi SAW menyebut kemuliaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi menyebut kemuliaan Sa'ad bin Sa'id bin Zaid. Dan 6 orang semuanya. Dan termasuklah Abdullah bin Umar, anak dia. Tapi dia tidak mahu membiarkan ahli keluarganya, tuan-tuan tak Allah sekalian, membenggang jawatan ini. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, cukuplah. Aku seorang saja yang berhadapan dengan Allah dengan jawatan yang aku pegang selama ini. Takkan aku nak suruh ada pula ahli keluarga aku yang menanggung nasib yang sama. Kata jawatan ini berbanang sebenarnya di akhirat. Dia amanah yang berat. Sebab itu seorang yang hebat, tuan-tuan, seperti Sayyidina Umar Al-Khattab, dia rasa cukuplah dia sebagai wakil dalam keluarganya. Dan dia tidak mahu ramai daripada keluarganya yang menanggung beban ini di akhirat nanti. Itu beban dengan ditanya berbagai masalah ummah. Sebab itu tuan-tuan tak Allah sekalian, Sayyidina Umar pesan kepada Sayyidina Uthman ketika itu dan juga sahabat yang lain. Abdullah bin Umar hanya boleh memilih antara 6 orang ni. Dia boleh mengundi je. Tapi dia nak diundi tidak boleh. Orang nak undi tak boleh. Walaupun dia tercalon hanya sekadar sebut je bahawa ini kelayakan 6 orang ini layak. Tapi aku telah keluarkan Abdullah bin Umar. Jadi lihat tuan-tuan tak Allah sekalian, nak menunjukkan kehebatan dia, tuan-tuan tak Allah sekalian. Umar Al-Khattab boleh calon, dia cadang, dia bukan sebab kroni dan sebagainya, tidak. Nak menunjukkan memang kehebatan dia. Nabi sebut benda. Sebab itu dia amanah sebut juga, calonkan juga Abdullah bin Umar. Tapi dia tak nak Abdullah bin Umar. Cuma dia nak beritahu itu yang Nabi SAW sebut kemuliaan 6 orang sahabat ini. Itu dia seorang yang alim dan seorang yang gagah berani di medan perang. Bukan hanya sekadar, tuan-tuan tak Allah sekalian, bukan hanya sebagai pejuang di medan perang, tapi dia juga pejuang di medan malam. Malam hari beribadah kepada Allah. Luar biasa. Ini Abdullah bin Umar. Sehingga dia, tuan-tuan tak Allah sekalian, akan menangis setiap kali membaca ayat Al-Quranul Karim dan ketika mendengar nama Nabi SAW disebut. Dan dia antara sahabat Nabi SAW yang berketurunan Quraisy. Kita tahu Umar Al-Khattab, dia antara keturunan Quraisy, pembesar Quraisy yang hebat ketika itu. Dan dia merupakan adik kepada Sayyidatina Hafsah. Hafsah ni, tuan-tuan, ialah isteri Rasulullah SAW dan juga kakak kepada Abdullah bin Umar. Ini anak kepada Umar Al-Khattab. Ni dia. Dan dia, tuan-tuan sekalian, Hafsah pernah ceritakan bagaimana adik dia ni pernah cerita dekat dia bahawa dia pernah bermimpi. Ni kisah Abdullah bin Umar yang hebat. Dia bermimpi, tuan-tuan, dia dapat satu anugerah kain yang cukup hebat dalam mimpi ni di akhirat. Lalu tuan-tuan, Jibril beri kain ini. Lalu Jibril kata, kamu beritahu kamu nak pergi ke mana, kain ini akan menggerakkan kamu. Sebut je Zamzam, Al-Kazam, jalan. Tuan-tuan, ni kehebatan, bukan Zamzam Piramli. Ni Abdullah bin Umar yang dapat Zamzam dulu sekali, bukan Piramli. Maka dia sebut, tuan-tuan, Zamzam. Dia tak sebutlah ayat tu, mana lebih kurang lah. Dia sebut ayat bahasa Arab lah. Zamzam nak pergi ke syurga, tuan-tuan. Maka kain tadi membawa dia berjalan di dalam segenap penjuru syurga.
Dia melihat keindahan yang luar biasa. Demikian dia nak pergi tengok neraka, tuan-tuan dan sekalian. Maka dia baru pergi ke neraka. Maka dia menjenguk bagaimana dahsyatnya neraka sehingga timbul kegerunan dalam hati dia. Nak cerita dalam mimpi. Lalu tuan-tuan dan sekalian, dia pun cerita dekat kakak dia Hafsah. Maka Hafsah pun bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa jawab Rasulullah? Rasulullah SAW beritahu, ni'mar rajul ya Abdullah, sebaik-baik lelaki ialah Abdullah. Sebaik lelaki, sebaik-baik pemuda ialah Abdullah. Idza kana yusalli fayuksiru. Bila mana dia mendirikan solat, maksudnya solat sunat yang banyak, lalu dia memperbanyakkan solat sunat tadi, maka dia akan menjadi orang yang paling baik. Nabi sebut sebagai ucapan yang baik. Ini cara tuan-tuan bila kita mendengar orang mimpi-mimpi yang baik. Ni para ustaz ataupun tuan-tuan mungkin ada sahabat yang baik. Dia pun cerita mimpi dia. Kalau mimpi dia tadi tuan-tuan baik, maka kita sebutlah insya-Allah khair. Insya-Allah baiklah mimpi tadi. Ataupun kita ungkap perkataan yang baik-baik. Oh insya-Allah tu dapat benda yang baik tu nanti insya-Allah. Insya-Allah ada perkara yang baik bakal kamu dapat nanti. Itu kaedah dia, adab dia. Dia seorang tak ada mimpi yang buruk. Dan adab dia seorang mimpi buruk pula dan mimpi baik. Bila orang mimpi buruk pula, maka dia menyebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebanyak 3 kali dan dia hembuskan. Dipuhkan angin dia di sebelah kiri. Tapi jangan diceritakan kepada orang lain. Ini adab dia. Kemudian tuan-tuan Allah sekalian, Sayyidina Abdullah bin Umar dia memeluk Islam sebelum balik. Sebelum balik dia memeluk Islam tuan-tuan, lalu dia pernah minta izin kepada Rasulullah SAW lepas Islam. Dia antara orang awal yang memeluk Islam bila Rasulullah SAW datang ke Madinah, keluarganya. Lalu tuan-tuan Allah sekalian, ketika itu dia tak dapat ikut peperangan Badar. Ini perang pertama dalam Islam, Badar tak boleh ikut sebab umur dia kecil lagi. Sampailah tuan-tuan dan Allah sekalian, dia mengikut peperangan bersama Rasulullah ketika perang Khandaq. Atau kita panggil perang ketiga. Perang kedua, Uhud, dia pun tak boleh nak ikut juga. Rasulullah SAW kan Rasulullah masih tidak mengizinkannya. Kan dia masih kecil. Melainkan hanya 2 orang yang Rasulullah SAW izinkan. Dia berkumpul ni, sekumpulan budak-budak kecil. Bukan budak kecil lah, kita panggil budak yang macam muda sangat lagi. Sekolah menengah, peringkat sekolah menengah. Kumpul 20 orang, pasukan berkuda. Nak ikut serta dalam perang Uhud, tapi Rasulullah tak izinkan, melainkan hanya 2 orang. Sahabat yang Rasulullah SAW antaranya Rafi' bin Khudaish, yang antara sahabat Nabi SAW yang masih kecil, Rasulullah SAW izinkan. Kemudian tuan-tuan Allah sekalian, ada peristiwa, ada satu kelebihan yang cukup hebat ada pada Abdullah bin Umar yang tidak ada pada kita semua tuan-tuan Allah sekalian. Dia bila dia buat sunnah Rasulullah SAW, orang akan kata dia gila ikut sunnah Rasulullah. Gila. Maksud dia terlalu melampau tuan-tuan dalam ikut sunnah Rasulullah SAW. Sehingga orang akan ingat, orang ni gila Muhammad betul. Gila Muhammad. Macam kita istilah gila bayang atau gila dekat seseorang. Bagaimana kelakuan dia? Luar biasa. Tak ada dah istilah malu dalam kehidupan. Depan orang ke kat mana dia akan buat. Maka demikian Abdullah bin Umar. Satu hari tuan-tuan tak sekalian Abdullah bin Umar, bila dia berjalan tuan-tuan tak sekalian bersama sahabatnya. Lalu dia pun tunduk kepala. Walhal tidak ada apa-apa pun di hadapannya. Maka sahabat bertanya, wahai Abdullah bin Umar, kenapa kamu tunduk kepala? Walhal tak ada apa-apa yang menghalang itu. Kata dia, dulu aku pernah berjalan dengan Rasulullah SAW. Dan di sini ada sepohong pokok yang rindang dan ada dahannya yang keluar. Maka ia menghalang. Maka Rasulullah bila lalu, Rasulullah pun tunduk. Rasulullah tunduk. Naik kuda, Rasulullah tundukkan kepala. Lalu Rasulullah SAW berjaya melepasi dahan tersebut. Maka aku nak mengingati saat aku bersama Rasulullah. Maka aku lalu di sini. Meskipun dahan tu dah tak ada, aku tunduk. Dan mengingatkan aku kepada Rasulullah SAW. Demikian tuan-tuan ketika dia berjalan di Mekah. Dia berjalan di Mekah tuan-tuan, dia pusing. Sebuah perkampungan itu sebanyak 2 kali. Walhal nak pergi satu tempat tu jalan straight je. Tak perlu untuk pusing-pusing. Tapi dia pusing sebanyak 2 kali. Para sahabat jadi aneh. Nak pergi mana sebenarnya? Kata nak pergi kat sana. Kenapa pusing sini dulu 2 kali? Maka ditanya kepada Abdullah bin Umar. Kata dulu aku bersama Rasulullah SAW. Maka aku melihat bagaimana Rasulullah SAW pusing dulu perkampungan ini 2 kali. Maka aku pun ikut Rasulullah SAW pernah buat. Demikian tuan-tuan Allah sekalian. Bila mana dia naik unta. Bila naik unta tuan-tuan tiba-tiba berhenti. Berhenti dia pun turun. Kemudian dia naik balik unta tadi, dia jalan balik. Kemudian dia berhenti. Demikian dia buat tuan-tuan sampai dekat tempat yang hendak dituju. Maka sahabat hairan, lihat Abdullah bin Umar buat apa ni? Maka dia kata, begitulah aku lihat Rasulullah SAW. Bila Rasulullah SAW naik untanya, Rasulullah berhenti. Mungkin Rasulullah berhenti sebab ada hajat, nak minum air ke, nak solat sunat dulu ke, nak cari makanan ke dan sebagainya. Kemudian Rasulullah sambung balik. Kemudian Rasulullah jalan berhenti balik.
maka demikian aku nak mengingatkan saat aku bersama Rasulullah SAW. Demikian dia pernah tidur di sebatang pohon pokok yang rendah. Maka orang tengok aneh, dia tidur macam tak ada kerja. Maka orang tanya, kenapa tidur di sini? Kata dia, di sinilah tempat Rasulullah SAW pernah tidur, dan aku bersama dengan Rasulullah ketika itu. Maka untuk ingatkan aku pada Rasulullah, aku tidur di tempat yang Rasulullah SAW pernah tidur. Tuan-tuan, bayangkan. Inilah, banyak lagi cerita pasal padang cerita tu je malam. Maka lihat tuan-tuan, kesungguhan dia nak buat sunnah Rasulullah SAW. Dan semua yang apa yang Rasulullah SAW buat. Tapi kita tuan-tuan boleh bayangkan. Boleh bayang sendiri bagaimana kehidupan kita tuan-tuan. Jauh benar daripada sunnah Rasulullah SAW. Siapa boleh jawab kita banyak buat sunnah Rasulullah SAW? Bohong. Kita pelawak, kita bohong, kita dusta tuan-tuan. Hakikatnya kita begitu jauh daripada sunnah Rasulullah SAW. Kalau tak percaya, saya boleh tanya hari ini. Bukan tanya orang lain, tanya diri saya sendiri pun termasuklah. Berapa sunnah yang kita mampu untuk sebut? Berapa? Silat bulan kita tertukar. Baca Yasin Ustaz malam kami. Kami malam Jumaat. Tukar kita. Sunnah. Tali Ustaz. Habis tuan-tuan tak sekalian. Lihat kita keliru. Sampai kita dikelirukan dengan perkara sunnah. Perkara yang ada kebaikannya. Walaupun hukum dia bukan sunnah. Ada kebaikannya. Dan juga dengan perkara sunnah. Kita dikelirukan. Maka inilah sosok tubuh yang hebat. Dalam meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Dan dia meninggal dunia tuan-tuan di Mekah. Selepas 3 bulan. Kerana terbunuh. Selepas 3 bulan Abdullah bin Zubair dibunuh. Maka dia adalah orang yang terakhir dibunuh. Orang terakhir. Dia pula dibunuh selepas 3 bulan. Ini adalah Abdullah bin Zubair. Dan umur dia tuan-tuan kata Imam Malik ketika itu 87 tahun. Ini antara sahabat Nabi SAW yang umurnya panjang. Jadi tuan-tuan tahu sekalian. Kita masuk kepada hadis kita panjang itu. Berkenaan perawi yang meriwayatkan hadis. Berkenaan kehormatan nyawa orang Islam dan juga hartanya. Tuan-tuan, hadis ini ia menjadi tohmahan daripada puak kafir ataupun puak barat ataupun orientalis. Kenapa tuan-tuan? Kerana Nabi SAW sebut, aku diperintahkan untuk memerangi orang sampai dia mengucap. Tuan-tuan, seolah-olah mereka melihat Islam tersebar hari ini dengan pedang yang terhunus. Ini tohmahan yang mereka lakukan. Padahal Allah Ta'ala dah sebut dalam Al-Quran, La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Islam, Allah SWT dah menjawab tohmahan mereka. Tapi lihat tuan-tuan bagaimana mereka salah faham mengenai hadis Rasulullah SAW. Walhal hadis ini tuan-tuan Allah sekalian ditujukan kepada siapa sebenarnya? Hadis ini ditujukan kepada orang kafir musyrikin Mekah ketika itu. Yang mana mereka ini menyembah berhala. Dan Rasulullah SAW dibangkitkan. Dan itu kaum dia. Ataupun kaum permulaan. Memang Rasulullah SAW kaumnya seluruhnya. Tapi itu permulaan kelompok Rasulullah SAW. Di sekeliling kaum musyrikin Makkah yang mereka menyembah berhala, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi sebarkan dakwah. Ini ditujukan kepada orang kafir musyrikin Makkah yang menyembah berhala dan menentang ajaran Rasulullah SAW. Kalau mereka tak nak terima saja, lain masalah. Macam kita hari ini duduk dengan adanya Cina, dengan adanya orang India, adanya puak-puak non-Muslim yang lain. Tuan-tuan, kita tidak memaksa mereka. Pergi masuk dalam rumah mereka, tuju pedang. Peluk Islam. Tak, mati kamu. Saya ambil harta kamu, rampak harta kamu. Tuan-tuan, tidak ada anjuran dalam agama Islam untuk buat seperti itu. Lalu itu tohmahan yang mereka anggap mereka faham daripada hadis ini. Walhal tuan-tuan Allah sekalian, hadis ini berkenaan tentang dua suasana. Yang pertama berkenaan tentang kafir musyrikin Mekah. Yang wahyu ini risalah dakwah dibawakan khusus kepada mereka pada permulaannya. Dan yang kedua ialah pada saat peperangan. Ni hadis ni dalam peperangan, bila dalam perang tuan-tuan Allah sekalian, kita kena lawan mereka habis-habisan. Yang orang kafir maksud, orang yang memerangi Islam. Dan yang hanya boleh terselamat daripada perang ini tuan-tuan Allah sekalian, hanyalah mereka yang mengucap 2 kalimah syahadah. Mereka yang mengucap 2 kalimah syahadah saja yang boleh terselamat. Sekalipun mereka mendusta, ini bohong, buat pelawak, sebut je, dalam hati mereka sebenarnya munafik. Sebagaimana berlaku tuan-tuan Allah sekalian kisah. Bila mana anak angkat Nabi SAW, Sayyidina Usama bin Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Tuan-tuan, ini anak angkat Nabi SAW yang masyhur, Zaid bin Harithah. Sehingga pernah digelar sebagai Zaid bin Muhammad. Maka turun ayat menegur Nabi SAW kerana menisbahkan Zaid bin Muhammad. Tak boleh. Kena nisbahkan dia kepada ayahnya, Zaid bin Harithah. Maka tuan-tuan tak sekalian, Zaid, Usama bin Zaid ini anak angkat Nabi SAW. Bila mana dalam satu peperangan, dia telah membunuh
seorang kafir yang telah mengucap 2 kalimah syahadah. Dia hampir dah nak menikah, tiba-tiba orang tu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kata orang nak menyelamatkan diri macam mana? Macam itulah. Cara dia akan sebut secara cepat. Itu yang berlaku kepada Usamah bin Zaid. Maka tuan-tuan dan Allah sekalian, apa yang berlaku tuan-tuan dan Allah sekalian? Bila mana Usamah bunuh, maka Nabi SAW panggil Usamah. Wahai Usamah, kenapa kamu membunuh orang yang mengucapkan 2 kalimah syahadah? Lalu kata, ni cucu angkat bukan anak angkat, salah. Usamah bin Zaid, cucu angkat Rasulullah SAW. Kerana ayah dia anak angkat Nabi SAW, itu Zaid bin Harithah. Maaf saya betulkan. Jadi tuan-tuan dan sekalian, cucu angkat Nabi SAW bunuh orang ini. Maka dia kata, wahai Rasulullah, kerana dia nak selamatkan diri, jadi mengucap 2 kalimah syahadah, nak selamatkan diri. Maka kata Nabi SAW, sekalipun dia nak menyelamatkan diri, maka kamu haram untuk membunuh mereka yang mengucap 2 kalimah syahadah. Maka lihat tuan-tuan dan sekalian, Islam cukup mulia, tidak memerintahkan membunuh orang sesuka hati dalam peperangan. Tak. Walau kita pernah cerita Rasulullah hanya bunuh seorang saja, Ubay bin Khalaf. Dalam sejarah Islam, demikian sahabat-sahabat Nabi yang lain. Dan Rasulullah SAW lihat tuan-tuan dalam peperangan, siapa yang Rasulullah SAW haramkan, menghalang kita daripada bunuh mereka dalam peperangan? Orang tua. Diharamkan kita bunuh mereka. Sekalipun mereka juga memegang pedang, tak boleh. Dah tua dah, sebagai contoh. Tua sangat. Pegang pedang, tak larat dah nak lawat. Padang sepak gitu je. Tuan-tuan haram. Orang tua, dari golongan lelaki, kemudian kaum wanita, kemudian kanak-kanak, kemudian orang yang sakit, yang tak boleh dibunuh. Demikian juga tempat-tempat ibadat mereka tak boleh dibinasakan. Demikian tuan-tuan, pohon-pohon, pokok-pokok tak boleh dibinasakan. Yang boleh kita lawan tuan-tuan musuhnya. Tak boleh nak buat benda lain. Ini adab dalam peperangan. Tengok hebatnya, nak menggambarkan Islam bukan agama yang menumpahkan darah. Tapi ini fitnah yang dilemparkan oleh orang tali sebab mereka tak faham. Tak faham Islam. Ini yang mereka cuba uar-uarkan. Apa mereka kata? Islam tersebar dengan pedang, dengan pertumpahan darah. Lihat, Rasulullah SAW sendiri sebut, Islam itu, aku ini diperintahkan untuk memerangi orang Islam sampai dia mengucap 2 kalimah syahadah. Seolah-olah wajib. Kalau tak mengucap, semua orang Islam, orang kafir yang ada kena bunuh. Orang non-Muslim yang ada kena bunuh. Maka lihat, ini kesilapan yang mereka salah faham. Sebab itu tuan-tuan dan Allah sekalian, antara manusia yang halal darahnya untuk dibunuh. Ni, bila orang tak tuan-tuan dan sekalian, hadis yang kita bacakan ini, Rasulullah hanya akan memerangi mereka selagi mana dia tidak mengucap 2 kalimah syahadah. Bila dia dah mengucap 2 kalimah syahadah, tuan-tuan dan Allah sekalian, maka ketika itu dia wajib buat segala yang syariat tetapkan, seperti solat dan juga zakat. Dan bila mereka tidak laksanakan tuan-tuan dan Allah sekalian, maka mereka juga wajib diperangi. Berarti Nabi nak beritahu 2 golongan. Yang pertama, orang kafir di medan perang sampai dia mengucap, maka mereka ini akan diperangi. Kemudian yang kedua daripada hadis ni, kita ada banyak lagi kita akan sebutkan satu persatu. Yang kedua tuan-tuan dan sekalian, mereka yang murtad. Maka dia dah meluk Islam, tapi mereka tidak solat, mereka tidak zakat, lalu mereka wajib diperangi. Ada pun tuan-tuan orang yang berpuasa dan orang yang tidak mengerjakan haji, tidak berpuasa dan tidak mengerjakan haji. Kenapa Nabi tak sebut? Tuan-tuan, ulama jawab, kenapa puasa dan haji tidak disebut? Kerana puasa tuan-tuan dan Allah sekalian, kalau orang tadi dia mengingkari puasa, senang je cara dia, kata para alim ulama. Ini dalam membahaskan hadis ini. Kita sumbat di dalam penjara, ini pendapat para alim ulama. Kita masukkan dia dalam penjara dan kita tak beri makan dan minum. Okay, selesai. Itu latihan puasa untuk diri dia secara paksa. Demikian tuan-tuan dan Allah sekalian, berkenaan tentang haji. Haji ini bukan perkara yang wajib dilaksanakan secara serta-merta. Ataupun hari itu juga, tak. Dia adalah ibadat yang boleh ditangguhkan. Atau bila kita ada urusan, ada keuzuran sesuatu, dia boleh kita tangguhkan ibadat tadi, boleh. Maka itu, sebab itu Nabi SAW tidak sebut zakat dengan haji. Bukan zakat dengan haji dan juga puasa, tidak disebut. Tapi ada pun zakat, tuan-tuan sekalian, dan solat. Bila mereka mengingkari 2 benda ni tuan-tuan, tuan-tuan paksa macam mana pun tak boleh. Kerana itu adalah hak dalam diri mereka. Dan Nabi SAW menyebut 2 hak ini, solat dan juga zakat. Kenapa tuan-tuan? Kerana solat, ia merupakan hak badan. Tuan-tuan, hak badan antara zakat di tuan-tuan kepada badan kita ialah dengan kita mengerjakan solat kepada Allah. Demikian hak kepada harta kita. Harta kita tuan-tuan sekalian, zakatnya ialah dengan kita keluarkan zakat. Itu zakat yang wajib. Maka kita lihat tuan-tuan sekalian, yang ulama sebut manusia yang halal darahnya. Yang pertama,
Lah mereka yang mengingkari syahadah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini ketika di medan perang, golongan ini perlu diperangi. Orang yang mengingkari syahadah. Kemudian yang kedua, tuan-tuan tak sekalian, mereka yang keluar daripada jemaah Islam. Maksud jemaah Islam di sini tuan-tuan ialah agama Islam. Jadi mereka kafir, dan jadi murtad. Di golongan murtad, maka mereka wajib diperangi. Sebagaimana peristiwa yang kita masyhur, bila Rasulullah wafat tuan-tuan, ini adalah tugas berat yang terpaksa dipikul oleh Abu Bakar As-Siddiq, itu memerangi golongan yang murtad dan enggan membayar zakat. Dimula mereka kira bayar zakat masa Rasulullah hidup sahaja. Demikian juga dengan memeluk agama Islam. Cukup ketika Rasulullah hidup, maka bila Rasulullah mati dah tak guna. Seolah-olah mereka menyembah Muhammad, bukan menyembah Tuhan Muhammad. Itu seolah-olah. Kemudian yang ketiga tuan-tuan sekalian, itu halal darah dibunuh bila mana manusia ini menunjukkan permusuhan kepada Islam. Menunjukkan permusuhan. Tuan-tuan, orang kafir dia ada 4 jenis. Dalam hadis yang Nabi SAW sebut, aku disuruh perintahkan untuk memerangi orang kafir. Dengan maksud yang lain, orang kafir. Yang orang kafir ni ada 4 jenis. Yang pertama tuan-tuan, orang yang jenisnya yang wajib untuk kita perangi ialah kafir harbi. Kafir yang mengisytiharkan perang, macam Yahudi, macam puak-puak yang menyerang orang Islam dan sebagainya. Kristian, golongan apa ni, Kristian Buddha yang menyerang puak-puak di Afrika dan sebagainya. Demikian di Rohingya. Jadi golongan ini yang melampau kepada agama Islam, maka mereka ini wajib diperangi. Ini kafir harbi. Adapun 3 jenis kafir lagi tuan-tuan, tak boleh kita memerangi mereka. Itu kafir yang dinamakan kafir zimmi. Contoh mudah saya bagi kafir zimmi ni orang Cina, orang India kat Malaysia lah. Pemimpin kita pemimpin Islam. Kemudian tuan-tuan, dalam negara Islam itu hidupnya masyarakat majmuk. Ada yang beragama Islam dan ada yang non-Muslim, yang bukan beragama Islam. Maka mereka ini haram kita ganggu gugat mereka. Haram kita menghina mereka, haram kita tuan-tuan mengganggu rumah ibadat mereka, haram kita menyakiti mereka dan semuanya, tak boleh. Kerana mereka sebahagian daripada kita, cuma agamanya bukan. Bukan maksud dia kita pun boleh pergi rumah ibadat dia, bukan. Kita pun boleh hadiri majlis upacara mereka, tak boleh. Bukan itu maksud dia. Maksud dia mereka hidup dalam kelompok kita. Maka mereka ini sebagai kafir zimmi. Mereka yang dipelihara oleh pemerintah Islam. Demikian yang berlaku zaman Nabi SAW. Nabi hidup bersama orang Yahudi di Madinah. Ada 3 jenis puak Yahudi, Bani Qainuqa dan bani-bani yang lain tuan-tuan. Hidup. Nabi SAW hidup bersama dengan orang kafir. Kemudian kafir yang kedua tuan-tuan tak sekalian, nama dia kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad ialah kafir, orang kafir yang mereka membuat perjanjian dengan orang Islam. Mereka buat perjanjian dengan orang Islam seperti yang pernah berlaku dulu tuan-tuan. Perjanjian Yahudi dengan negara Palestin. Maka ketika itu orang Islam Palestin haram membunuh ataupun mencederakan mana-mana orang Yahudi yang mereka jumpa sepanjang tempoh itu perjanjian. Macam dibuat gencatan senjata dan sebagainya, tak boleh. Kalau mereka langgar, barulah kita boleh langgar. Tapi kita tak boleh start langgar, tak boleh. Langgar perjanjian yang kita buat. Kalau mereka start dulu langgar, baru kita serang, baru kita memerangi mereka. Itu kafir mu'ahad. Ada pun kafir yang keempat tuan-tuan, nama dia kafir musta'man. Ataupun setengahnya kafir musta'min, panggilannya. Orang kafir yang mereka mendapatkan keamanan daripada sebahagian orang Islam ataupun dengan keizinan pemerintah. Seperti kita kata mudah para pelancong. Ataupun kita kata jenis yang mudah duta-duta. Jadi mereka ini adalah orang yang mendapat keamanan daripada sebahagian orang Islam. Mereka dapat cop, mereka dapat visa, berarti itu adalah keamanan yang diberikan oleh pemerintah. Haram tuan-tuan kita ambil harta mereka. Tuan-tuan nak pergi rompok orang kafir, tuan-tuan ambil harta mereka, tak boleh. Tapi orang kafir yang gunakan duit untuk memerangi orang Islam, tuan-tuan boleh ambil harta mereka. Boleh ambil, macam dalam peperangan, boleh ambil. Ataupun mereka guna duit ni untuk memang nak guna lawan orang Islam, jadi boleh ambil. Tapi ada pun orang kafir-kafir ni tuan-tuan, pelancong-pelancong kita nak pergi ragu duit. Tak apa Ustaz, saya tak rompok orang Islam Ustaz. Saya rompok orang kafir. Yang pelancong-pelancong sebab dia dah seksi sangat. Macam orang buat alasan, saya tak rompok orang muslimah Ustaz. Saya rompok yang muslimah tak tutup aurat je. Berat ni, tak boleh juga. Demikian tuan-tuan tak sekalian, mereka kata saya tak zina Ustaz dengan orang-orang yang baik. Saya zina ni sebab nak ajar mereka ni, tak tutup aurat sangat. Tetap tak boleh tuan-tuan tak sekalian. Matlamat tidak menghalalkan cara. Jadi kita azam dulu insya-Allah.
Allahumma salli ala sayyidina. Dia perkara yang sunnah tuan-tuan untuk sekalian. Bila orang lepas azan ataupun iqamah, dia selawat kepada Rasulullah dulu. Ini sunnah ni. Kenapa tuan-tuan kan perasan ayat akhir azan ataupun iqamah apa dia? Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kerana ulama mentakwil kan. Selepas la ilaha illallah siapa tuan-tuan? Muhammadur Rasulullah. Nah itu sebut sallallahu alaihi wa alihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad ataupun apa-apa jenis selawat. Jangan pergi nasyid pula. Ya badrati, tak boleh. Nasyid tak boleh, ya selawat. Dia bezakan nasyid dengan selawat. Tadi tuan-tuan sekalian, manusia yang halal darahnya yang seterusnya. Tadi tersebut yang pertama tadi yang ingkar syahadah. Itu mengingkari untuk mengucap dua kalimah syahadah yang keluar daripada jemaah Islam yang murtad. Kemudian yang ketiga yang menunjukkan permusuhan dengan Islam seperti kafir harbi. Kemudian yang keempat mereka yang meninggalkan syariat Islam yang besar seperti solat dan juga zakat. Adapun haji dan juga puasa ia tidak sampai peringkat kena bunuh. Ini dalam mazhab Syafi'i dan sebagainya. Kemudian mereka melakukan penghinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang Islam, kan maksud saya orang kafir, orang Islam. Maka mereka wajib untuk dibunuh. Wajib. Dan yang seterusnya ialah penzina yang sudah bernikah. Dan dia dah bernikah, dah ada benda halal, tapi dia tetap memilih untuk melakukan perkara yang haram. Kerana itu Islam memandang dosa hukuman yang paling layak baginya ialah hukuman bunuh. Demikian tuan-tuan tak sekalian mereka yang mengingkari kewajipan solat berjemaah. Orang yang mengingkari kewajipan solat berjemaah pernah pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab nak bakar rumah mereka. Orang yang tidak mengerjakan solat berjemaah di masjid, nak menunjukkan keutamaan solat berjemaah. Demikian berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma Rasulullah tak pernah bakarlah. Tapi Rasulullah pernah menyebutnya. Kemudian mereka yang mengingkari syariat Islam seperti tuan-tuan poligami dalam bab hudud undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Demikian dalam bab kepimpinan, demikian dalam bab riba dan sebagainya. Mereka mengingkari syariat Islam yang utama ini. Mereka menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, maka mereka ini wajib untuk diperangi. Kita tengok tuan-tuan, yang wajib diperangi bukan kita. Pemerintah Islam jangan ustaz sebut habis dah esok peristiwa berdarah mereka. Ustaz kata wajib diperangi. Tuan-tuan, maksud di pemerintah Islam yang bertanggungjawab bukan kita. Adapun kita terlepas daripada benda ini kerana ia tanggungjawab pemerintah. Sebab itu pemerintah memegang amanah yang cukup berat. Kalau mereka tak faham benda ni, itu urusan mereka di hadapan Allah. Cuma kita juga ada kewajipan. Kewajipan kita apa tuan-tuan? Pilihan raya. Itu kewajipan kita. Sekali tu je. Lepas tu tuan-tuan, semua tanggungjawab, bebanan pikul atas bahu pemerintah. Yang mereka akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga mereka yang memberontak kepimpinan Islam yang adil. Pemerintah Islam dah baik dah. Mereka memberontak tuan-tuan untuk menjatuhkan. Kerana tidak suka, tidak selesa dengan pemerintah Islam yang ada. Maka mereka ini juga wajib untuk diperangi. Halal darah mereka dibunuh. Halal. Maksud pemberontak di sini yang membenci pemerintah Islam yang adil. Kalau pemerintah Islam yang sebaliknya, itu berbeza. Demikian orang yang membunuh orang lain. Orang bunuh orang, maka mereka juga wajib diperangi. Hadirin muslimin muslimat rahmat Allah Subhanahu wa taala sekalian. Berkenaan akhir hadis yang Nabi SAW cuba sebutkan.
wa hisabuhum 'alallahi ta'ala. Dan segala urusan kita serah kepada Allah Ta'ala. Maksud dia apa tuan-tuan dan Allah sekalian? Itu boleh jadi kita timbul persoalan. Iaitu ada orang yang sembahyang ustaz, tapi dia sembahyang tanpa wuduk. Demikian ustaz, mereka berjunub. Dan mereka dalam keadaan berjunub, perlu mandi wajib, tapi mereka tak mandi wajib. Dah mandi wajib belum? Dah. Dia tanya dah, tapi tak mandi wajib lagi. Demikian mereka yang makan di bulan Ramadan, bila bertanya, oh saya puasa, walau di belakang mereka makan. Berarti mereka meninggalkan syariat-syariatnya. Lalu tuan-tuan, bagaimana cara kita nak menghukumnya? Adakah kita masih menghukumnya sebagai seorang Islam dan sebagainya? Tuan-tuan, lalu ulama menjawab, ya, kita tetap menghukum mereka sebagai Islam, sebagai orang yang melaksanakan syariat Allah. Kenapa tuan-tuan? Kerana kata para alim ulama dengan satu kaedah, nahkum bihim bizzawahir wallahu yatawallas sarair. Kita hukum mereka ni dengan zahir je, dengan pandangan mata kasar kita. Adapun yang tersirat, yang tersembunyi, itu kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu adalah urusan Allah. Sama juga dengan apa yang berlaku kepada orang munafik. Tuan-tuan, orang munafik teruk lagi. Mereka mengingkari semuanya, Al-Quran, mengingkari Muhammad, mengingkari tauhid kepada Allah, mengingkari semuanya. Benda yang kita sebut halal untuk dibunuh, semuanya mereka buat. Mereka boleh jadi berzina, buat sekian-sekian. Kerana mereka sifat munafik. Keimanan mereka hanya mereka tunjuk kat depan kita, nampak warak, mengucap 2 kalimah syahadah. Mereka solat dalam masa yang sama, mereka membenci solat sebenarnya. Tapi kerana keadaan, mereka terpaksa mengerjakan solat. Maka tuan-tuan, jadi kalau ada golongan seperti ini, yang munafik ni, maka kita tak boleh membunuh mereka. Tak boleh. Kenapa hikmah ni tuan-tuan? Supaya ia tidak menjadi fitnah dalam agama Islam. Apa fitnahnya? Oh, pemerintah Islam bunuh orang Islam. Kerana itu, sebagaimana kita pernah ceritakan, zaman Rasulullah SAW, Rasulullah tak bunuh orang munafik, ini sebabnya. Wa hisabuhum 'alallah yaumal qiyamah. Dan hisab Allah kepada mereka pada hari kiamat. Kenapa tuan-tuan? Rasulullah pada tahu seorang-seorang siapa dia orang munafik ketika itu. Rasulullah kenal. Tapi Rasulullah tidak membunuh kerana rahmatan lil alamin, rahmat kepada sekalian alam. Dan tidak mahu timbul fitnah bahawa Rasulullah membunuh sahabat. Demikian tidak mahu pemerintah Islam dianggap membunuh, yakni membunuh orang Islam sendiri. Itu fitnah yang kita tidak mahu timbul. Jadi pengajaran daripada hadis yang kita bacakan tuan-tuan sekalian. Sebelum tu kesimpulan dia, yang tuan guru seorang ulama besar Mesir tulis berkenaan kesimpulan daripada hadis yang kita baca. Sesungguhnya Allah Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan agama Islam di setiap penjuru tempat dengan kalimah yang baik dan juga dengan dakwah yang baik. Dan apabila manusia telah memeluk agama Islam, maka diperintahkan kepada mereka segala tugasan yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala. Itu dengan mengucap 2 kalimah syahadat, mendirikan solat, mengerjakan zakat, kemudian melakukan puasa di bulan Ramadan, kemudian mengerjakan haji di Baitullah sekiranya mereka mampu untuk sampai kepadanya, dan mereka menjauhi daripada segala perkara yang haram. Mereka mentaati perintah Allah dan mereka menjauhi perkara yang diharamkan Allah. Dan apabila mereka melazimi perkara yang sedemikian, solat semuanya, maka terpeliharalah jiwa mereka, nyawa mereka dan juga harta mereka. Dan apabila mereka menzahirkan keislaman mereka, dan ada juga yang mereka menyembunyikan dalam hati mereka kekufuran. Mereka menzahirkan Islam mereka, tapi dalam hati mereka penuh dengan kekufuran, dan mereka ini munafik. Maka kata tuan guru kita, Syekh Hisham Kamil, seorang ulama terkenal di Mesir, maka hisab Allah lah kepada mereka, bukan urusan kita. Dan kita hanya menghukum mereka dengan zahir, dan Allah menghukum mereka secara sarair, itu secara batin. Dan apabila terhalangnya orang Islam daripada menyebarkan agama ataupun mendirikan solat ataupun mengerjakan zakat, menunaikan zakat, maka perangilah musuh-musuh itu sehinggalah mereka kembali kepada agama yang benar. Dan inilah kesimpulan hadis yang tulis oleh tuan guru kita sebagai perkongsian baik dan pengajaran daripada hadis yang kita bacakan tuan-tuan sekalian. Yang pertama, orang kafir yang enggan mengucap 2 kalimah syahadah ataupun mereka sekadar mengucap tetapi tidak melaksanakan syariat, maka mereka ini wajib diperangi. Kerana ada orang kafir, mereka hanya sekadar mengucap untuk selamatkan diri je. Boleh jadi pemerintah Islam orang kafir ni, boleh jadi mereka ni akan diancam, dianiaya dan sebagainya. Kerana takut itu, maka mereka mengucap 2 kalimah syahadah tapi mereka tidak melaksanakan syariat yang telah ditetapkan. Kemudian tuan-tuan sekalian, daripada hadis ini, yang boleh memerangi hanya pemerintah Islam sahaja. Hanya pemerintah Islam
yang layak untuk memerangi mereka ataupun melaksanakan hukuman ke atas mereka. Dan ketiga hadis ini menolak fahaman fikrah Murji'ah yang berkata iman tidak perlu kepada amal, cukup dengan kalimah syahadah. Dan ini fikrah yang ada sampai sekarang. Walaupun Murji'ah dah lama dah mati, puak-puak ni dah tak ada lah, tapi pemahaman mereka masih ada sampai hari ini. Itu Islam sekular. Cukup kita mengucap 2 kalimah syahadah, perbuatan kita ikut barat, tak ada masalah. Kita nak dedah aurat, tak ada masalah. Kita nak buat maksiat pun tak ada masalah. Silakan. Kerana kita dah Islam dah. Cukup Islam untuk buat kita masuk syurga. Maka ini fahaman Murji'ah, cukup Islam tanpa amal. Demikian tuan-tuan ada pengajaran yang keempat. Orang beriman hanya menghukum Islamnya seseorang itu secara zahir dan bukan secara batin. Kerana kita tidak boleh nak cek. Kata Nabi SAW, ma bu'istu, tidak diutuskan aku li'an asyuka, untuk aku belah butuni ummati, untuk aku belah perut-perut umatku. Tidak. Rasulullah tidak diutuskan untuk belah perut seseorang itu. Nak tengok hati dia ni Islam ke tak? Tak perlu. Kerana Allah Ta'ala yang akan menentukan bagaimana ikhlasnya hatinya itu terhadap tauhid Allah SWT. Kemudian yang seterusnya, tidak dikira kafir selagi mana mereka mengucap 2 kalimah syahadah. Tidak dikira kafir sekalipun mereka, tuan-tuan sekalian, tidak melaksanakan solat ataupun tidak buat ni depan kita. Jadi kita bersangka baik, dia buat kat rumah, maka kita tidak boleh memerangi mereka dengan sangkaan kita. Melainkan jelas-jelas kata aku benci solat, aku tak suka solat, apa ni bid'ah. Barulah kita boleh mengklasifikasi menentukan bahawa dia ni kafir dan sebagainya. Demikian tuan-tuan, wajibnya menyebarkan agama Islam dan dakwah di segenap tempat dan juga keadaan, termasuk dalam peperangan sebagaimana kita ceritakan tadi. Dan perlunya beriltizam dengan segala perkara-perkara yang wajib dan juga hak-hak yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini menunjukkan kepentingan menegakkan syiar-syiar Islam di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pengajaran yang seterusnya, darah orang-orang Islam dan harta mereka itu terpelihara sekiranya mereka mengucapkan 2 kalimah syahadah dan mereka melaksanakan hak-hak Islam. Dan manusia akan dihisab di dunia ini. Kita menghisab manusia, menghukum manusia secara zahir, dan adapun Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang mampu menghisab mereka secara sarair ataupun segala benda yang tersirat. Jadi sekadar itu muslimin-muslimat Allah sekalian, berkenaan tentang hadis kehormatan orang Islam yang kehormatan orang Islam dari segi darah dan juga nyawa, harta dan juga nyawanya. Semoga kita dapat perkongsian yang baik. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.